Assalamualaikum, selamat pagi. Yap. Hai abang, hai kakak. Siapa? Yang sedang menonton MSI. Adik. Adik, hai adik. Hai pakcik, hai makcik. Semua yang sedang tengok Haziq dan Hanif, Double H bersama dengan anda hari ini. Ya, terus bersama kita pada hari Sabtu hujung minggu. Kita mulakan pada pagi ini dengan suasana yang baik kerana ini adalah 24 Disember. Maksudnya permulaan untuk hujung minggu yang panjang. Haziq sedar tak ni? Tahu tak? Tak tahu. Esok 25 Disember. Betul? Cuti. Okey. Isnin 26? cuti. Okey. Bayangkan hari ni macam mana punya sesak jalan orang nak balik kampung ni. Ya, betul. Tapi saya kira macam mungkin daripada malam tadi dah ada yang pulang. Malam tadi okey lagi jalan. Kan. Dan mungkin hari ni pun masih ada yang macam kalau tak balik kampung pun dah plan lah untuk buat aktiviti hujung minggu. Nak buat dengan family kan. Pelbagai. Cuma itulah diingatkan sekali lagi dengan keadaan cuaca pada ketika ini, keadaan persekitaran juga dengan pelbagai perkara yang berlaku, kita sentiasa cakna kita nak pergi ke mana, nak buat apa semua tu. Pilih tempat yang bersesuaian lah kan untuk kita berjalan-jalan dengan family. Jadi sebelum kita suggest tempat nak jalan-jalan kepada anda, apa kata kita tunjuk dulu ramalan cuaca hari ini. Okey. Dan ini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia di laman sesawangnya Met Malaysia ini di keseluruhan bandar-bandar utama di seluruh negara. Banyak hujan juga Di Kota Kinabalu, Labuan, Kanga juga dilaporkan hujan pada pagi ini sehingga jam 10 pagi nanti. Jaya okey? Putrajaya okey. Betul lah kat sini okey kan? Alustar, Kota Baru pun hujan. Kuantan, Ipoh juga difahamkan pada pagi ini keadaan cuaca agak baik. Yes, okey. So kalau tengok Putrajaya pun okey, Air Keruh okey. Kuala Terengganu pun cuaca okey. Bayang lepas Kuala Pilah, Kuala Lumpur boleh jaga okey. Jadi Kuala Lumpur boleh jalan-jalan di KL, pergi pavilion boleh. Kuching, Kota Kinabalu yang dijangka hujan hari ini. So ada amarah hujan lebat juga yang dikeluarkan di mana hujan sangat lebat berterusan dijangka berlaku di Kuching, Serian, Samarahan, Siak Aman dan Betong. Ya, dan kalau kita tengok keadaan monsun timur laut pada ketika ini dah beralih ke Sabah dan Sarawak. Di sekitar Semenanjung tiada amaran hujan berterusan di tahap bahaya dikeluarkan, tetapi di sekitar Sarawak terutamanya ada hujan berterusan tahap bahaya. Tahap buruk juga di Sarawak dan juga Sabah, manakala kategori waspada juga di Sarawak dan juga Sabah, dan perlu diingatkan masa dikeluarkan adalah pada hari semalam 4.35 petang dan dijangka sehingga ke hari ini 24 Disember 2022. Sampai ke petang ni lah. Betul. Alright. Jadi kita nak tunjukkan juga kepada anda update terkini mengenai apa yang berlaku kan di Batang Kali, di mana tanah runtuh yang berlaku di sana. Jadi jalan Batang Kali Genting dijangka dibuka kepada motosikal seminggu lagi. Sebenarnya ramai yang concern pasal perkara ni tau. Betul. Lagi-lagi yang bekerja di Genting kan, yang bekerja di Batang Kali semua nak menggunakan jalan ni. Dan ini antara perkembangan terkininya lah, akan dibuka kepada motosikal terlebih dahulu setakat ini seminggu 2 lagi. Dan kita akan terus memberikan perkembangan dari semasa ke semasa berkaitan dengan apa yang berlaku di Jalan Genting Highlands Batang Kali ini. 30 mayat telah pun dijumpai dan dikenal pasti, dikeluarkan senarai namanya melalui pengecaman yang dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan ini antara senarai namanya yang telah pun dikongsikan, mengandungi pelbagai jenis lapisan masyarakat umur dan juga jantina, dan ini yang telah dimaklumkan kepada pihak keluarga terdekat dan telah pun dikeluarkan untuk pengetahuan kita Ini sampai 5 petang semalam. Jadi kalau kita tengok, sebab bila tengok kanak-kanak yang agak ramai sebenarnya dalam list nama ini, tapi ada satu lagi update di mana kalau kita tengok sekarang ini masih lagi diteruskan pencarian mangsa terakhir yang akan diteruskan untuk operasi SAR hari ke-9 hari ini, dan akan beri tumpuan untuk pencarian di sektor A. Semoga kita doakan semoga dipermudahkan urusan semua yang terlibat dalam pencarian ni. Dan ini pencarian mangsa terakhir satu-satunya lagi mangsa yang sedang dicari pada ketika ini, difahamkan menurut rekod adalah seorang lagi mangsa kanak-kanak. Dan kalau untuk pengetahuan semua juga, sepanjang proses mencari menyelamat ini, kedalamannya telah pun mencecah 15 hingga ke 20 meter untuk digali, dicari, kerana selepas hampir seminggu kejadian berlaku, dan kita akan terus memanjatkan doa agar yang pertama keadaan baik dan proses mencari ini dapat dipermudah. Bercakap pasal bencana alam ni, dekat pantai timur, dikatakan banjirnya dah semakin pulih dalam proses nak baik. Jadi ini antara update terkini mengenai berapa ramai mangsa banjir di seluruh Malaysia sekarang ini. Kalau kita tengok bilangan keluarga keseluruhan ada 11,000
77 bilangan keseluruhan mangsa. Ya, dan ia membabitkan 6 negeri, 23 daerah aktif. Dan kalau kita tengok julat mangsa, mungkin ada yang tanya kenapa warna kuning, warna merah jingga ini. Warna kuning adalah 1 sehingga 500 mangsa, 499 mangsa. Manakala warna jingga adalah bilangannya 500 hingga 999 mangsa yang berada di negara dan daerah tersebut. Manakala warna merah melebihi 1000 mangsa. Ya. Okey, maknanya yang kat Sarawak ni Betul, Sarawak melebihi 1000 mangsa, ada 4 daerah. Di Johor hanya kuning saja, hanya 1 daerah membabitkan 32 mangsa. Ya, jadi mangsa keseluruhan sekarang adalah 36,906. Ini adalah update pada pukul, kalau kita tengok tadi, pukul 4 pagi tadi. Hari ini juga. Alright, jadi itu antara perkara-perkara yang kita update kepada anda. Mengenai bencana alam yang berlaku di Malaysia. Dan sekarang ni Dayah bakar. Aduh, kenapa dengan Dayah ni? Patutnya dia kat sini tau. Patutnya dia kat sini? Ya, itu aku pelik. Patutnya aku yang kat sana. Kenapa lain muka Dayah? Rupanya Dayah kat sana. Aduh. Dia rupanya dia nak berjalan sebab dia nak buat aktiviti hujung minggu, Aziz. Dia tengah cari tempat nak bawa anak jalan-jalan. Dia ada di Pustakaan Raja Tun Uda Shah Alam. Ya. Jadi jom kita bersama dengan Dayah bakar. Kita tunjuk pokok dulu. Okey, baru sampai ke bagi. Dah sampai dah. Nak bagi. Macam pergi main golf. Patut ngam-ngam sampai dah ya. Nanti balik boleh naik Boleh Okey, nanti saya calling. Okey. Mau keluar suara dia. Assalamualaikum. Hai kepada semua penonton Malaysia hari ini. Apa khabar semua? Dayah sebenarnya sekarang ni berada di Pustaka Raja Tun Uda. Ya, memang kenapa Dayah ada dekat sini agaknya? Sebenarnya, tujuan saya di sini adalah untuk memberikan idea kepada semua ibu bapa di luar sana yang ketandusan idea. Nak pergi mana cuti sekolah? Apa aktiviti yang boleh dibuat? Tak nak jalan jauh, sebab tu Dayah berada di sini. Mungkin ramai yang tak tahu, Pustaka Raja Tun Uda ni sebenarnya dibuka pada pukul 9 pagi sehingga 6 petang. Dan cakap tentang Pustaka Raja Tun Uda ni, apa yang ada di sini? Bukan sekadar anda boleh datang sini dan baca buku, tetapi ada pelbagai aktiviti yang dihidangkan untuk anak-anak di luar sana. Katanya di sini ada aktiviti fun dance, DIY, face painting dan macam-macam lagi sebenarnya. Kalau kita lihat di sini, Assalamualaikum. Selamat pagi. Ini dia abang-abang yang penting dekat sini. Kalau nak datang sini kena register dulu ya. Daftar dulu, tak ada masalah. Tidak perlu call atau sebagainya. Walk-in sahaja. Nampak? Semudah itu anda boleh datang ke sini dan bawa anak-anak anda. Kalau lihat di belakang layar, ini dia. Ini dia Pustaka Raja Tun Uda, dan di dalam ni ada zon dewasa, ada zon kanak-kanak juga. Jadi sebentar sahaja lagi Dayah akan bawakan anda nak tengok apa aktiviti yang menarik. Katanya kalau aktiviti kat sini selalunya penuh. Bukan sekarang. Sekarang kita tengok jam baru 9 lebih, 10 lebih begitu. Baru parents, ibu bapa akan datang dengan anak-anak. Tak ada masalah kalau ibu bapa nak join sekali boleh. Ataupun nak ke zon dewasa pun boleh. Okey. Kalau lihat di dalam ni, kita kena buka kasut dulu sebenarnya. Tapi tak apalah. Kejap lagi dia akan kongsikan dengan anda apa yang menarik dekat dalam. Dan soalan saya kepada ibu bapa di luar sana, sekarang ni macam mana? Rasa nak datang sini terus ke? Atau nak tunggu Dayah kongsi dulu? Baru rasa tertarik nak datang. Okey, Mela dah bawakan sedikit kepada anda. Kita lihat. Ya. Ini dia, kalau boleh lihat kejap lagi saya akan masuk ke dalam. Anda boleh lihat zon kanak-kanak di bahagian sini. Di mana zon kanak-kanak ni katanya ibu bapa boleh turut serta. Tapi kalau tak nak turut serta pun boleh, tak ada masalah. Sekejap lagi kita akan bersama dengan ibu bapa dan juga dengan anak-anak yang katanya suka nak datang perpustakaan tiap hari. Kenapa agaknya? Anda semua harus bersama dengan saya. Sekarang ni kita kembali ke studio. Jangan ke mana-mana bersama Malaysia hari ini, okey? Yes, itu dia Dayah bakar. Aziz, kenapa macam bisik-bisik Dayah tu? Sebab dalam pustakaan, janganlah bising kan. Dalam pustakaan kalau kita bising dia akan ada orang cakap Okey. Tapi zon tu sebenarnya boleh bercakap. Tapi Dayah lupa dia dah masuk dekat zon kanak-kanak. Kan kanak-kanak. Tapi tak apa, itu antara kemeriahannya. Haziq pun pernah ke sana berapa kali. Saya pernah pergi ke pustakaan tu. Memang seronok. Kalau anda rasa nak bawa anak-anak cuba satu aktiviti baru, baca buku, pergi ke sana sekarang. Dayah bawa dekat sana. Okey. Dan cerita berkenaan dengan pustakaan ini, karya seni, karya persembahan kan, orang melukis ni mesti banyak juga kat sana kan. Ya, betul. Dia orang kata karya seni ni adalah satu benda yang harus kita hargai. Dan ada satu
pameran lukisan interaktif Van Gogh. Oh, Van Gogh. Oh, ini nama terkenal ni. Ini sangat terkenal. Kalau kita tengok dia punya lukisan-lukisan, kita tahu, kita kena kaji, kita kena tengok apa benda lukisan tu, apa maksud dia sebenarnya. Walaupun hanya dengan percikan tu saja. Dan ini yang kita nak saksikan berkenaan dengan pameran lukisan interaktif Van Gogh ini yang disediakan oleh rakan wartawan. Jom kita saksikan. Vincent van Gogh, pelukis Belanda pada abad ke-19 yang terkenal di dunia. Van Gogh menghasilkan 2,100 karya seni, termasuk 860 lukisan cat minyak. Namun sepanjang karya seninya, hanya satu lukisan sahaja yang terjual. Selepas meninggal dunia, hampir kesemua lukisannya laris dan menjadi antara lukisan yang termahal di dunia. Bagi penggemar seni terutama karya Van Gogh, bolehlah menikmati hasil lukisannya di depan mata anda. Sebuah pameran multimedia yang dibawa ke 80 buah negara seluruh dunia dan menerima lebih 8.5 juta pengunjung kini sudah berada di Malaysia. Baru-baru ini, pameran Van Gogh Alive dilancarkan di sebuah pusat membeli belah di ibu kota oleh Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Khairul Firdaus Akbar Khan. Pameran yang saya hadir pada pagi ini, kita dapat lihat ada kelainan sedikit daripada segi showcasing dia. Ini disebabkan elemen teknologi digunakan di dalam pameran ini. Salah satunya ialah artificial intelligence dan juga sentuhan imersif. Itu sebabnya kita dapat lihat pameran ini memang berlainan dan dia lebih interaktif. Pameran seni digital interaktif ini ditayangkan menerusi projektor dengan olahan persembahan dan gaya tersendiri. Paparan hasil karya daripada lantai ke siling pameran amat mengasyikkan. Antara hasil karya Van Gogh seperti The Starry Night dan Sunflower ditayangkan buat para pengunjung di sebuah galeri dengan keluasan kira-kira 1,900 kaki persegi. Okay, first kali saya sangat teruja dengan pameran Van Gogh kat sini bila sebelum ni kita tengok kat phone je macam how I wish that I could be there. Kan jauh kalau kita nak beli tiket semua, tapi bila dah ada pameran dekat Malaysia ni, so macam dah jimat tiket flight semua, and then the exhibition memang semua sangat cantik, memang rasa real sangat, macam wow, tak boleh cakap, memang rasa wow sangat kat sini. Okay, dalam banyak-banyak yang pameran ni, yang jadi favourite saya adalah AI greeting, sebab yelah kita suka seni and sometimes tak ramai pun orang tahu kan siapa Van Gogh tu sebenarnya. But through this exhibition, macam saya boleh tahulah siapa tu Van Gogh, like how dia punya proses and achievement dia dalam seni and so on lah. Pameran teknologi interaktif Van Gogh ini adalah julung kali diadakan untuk tatapan masyarakat. Di samping menghayati hasil seni pelukis hebat kurun ke-18 dari Eropah ini, pengunjung juga berpeluang untuk mengembara secara maya, melintasi abad dan sempadan dalam menikmati karyanya. Ya, kembali bersama Amy Syai, Haziq dan Hanif bersama dengan anda. Hari ini ada satu tajuk yang sangat-sangat seronok. Kalau nak bercakap ni, sebab benda tu kita buat hari-hari. Betul, buat kita teruja lah. Sebab dengan hanya telefon, kadang-kadang kita rasa kita terpaling fotografer kan. Yeah. Kita boleh ambil gambar dengan cantik, angle-nya begitu sebegini. Tapi mungkin hanya saja oleh fotografer sebenar lah. Macam tu di gambar dia. Teknik kau salah lah. Kan? Sebenarnya ada teknik. Kan? Itu mungkin antara bingkisan terlebih dahulu yang kita nak kongsikan berkaitan dengan bagaimana nak bergambar dengan secara menarik untuk teknik-teknik menggambar ni kan. Lagi-lagi kalau nak OOTD, nak ambil gambar scenery kan. Nak tahu teknik yang betul? Jom kita tengok.
OOTD atau Outfit of the Day merupakan antara trend yang sangat popular masa kini. Bukan sahaja dalam kalangan anak muda, tetapi orang yang lebih berusia juga gemar mengambil gambar, terutama jika berada di lokasi berkonsepkan gaya moden atau hipster seperti kafe, taman bunga dan pameran seni. Tapi, kalau mengharapkan tempat yang cantik saja, tidak menjanjikan hasil gambar yang turut memuaskan. Macam gambar ni, lokasi ambil gambar dah cantik dah. Tapi mungkin selain daripada baju, teknik dan juga cara mengambil gambar ni yang salah menyebabkan ia menjadi tidak menarik dan nampak macam ada yang tak kena. Tak apa, kita tukar baju dulu. Tips yang pertama, anda boleh gunakan untuk mengelakkan diri anda daripada kelihatan lebih rendah dalam gambar. Kerana kebiasaannya, mereka yang suka ambil gambar nakkan diri mereka kelihatan lebih tinggi. Walaupun hakikatnya dalam realiti kehidupan, mereka hanyalah sekitar 165 cm macam saya. Tapi tak jadi masalah pun kalau anda nak nampak tinggi dalam gambar. Tetapi kesilapannya yang sering kita lakukan menyebabkan kita masih lagi kelihatan rendah dalam gambar adalah kerana kita suka sangat ambil gambar dengan angle yang tinggi macam ni. Jadi menyebabkan kaki kita kelihatan lebih rendah. Itu kesilapannya. Jadi macam mana cara untuk kita improve benda ni? Mula-mula pastikan angle telefon ataupun kamera anda ini berada sedikit bawah daripada anda. Okey. Kemudian pastikan jaraknya juga sedikit jauh daripada anda. Kemudian pastikan kaki anda berada lainnya sama dengan lain di bawah tempat nak ambil gambar tu. Dan yang terakhir, jangan biarkan kaki anda lurus macam ni, tapi letak satu ke hadapan. Tak kisahlah belah kiri ke belah kanan. Okey? Kemudian apa lagi? Kita dah boleh post lah. Tips yang kedua, cara-cara untuk mengambil gambar di tangga. Elakkan telefon ataupun kamera anda ini berada sama lurus dengan tempat anda duduk. Juga, elakkan kaki anda daripada kedua-duanya berada di bawah macam ini. Ini kalau kita tengah bersanding atas pelamin, sesuailah kalau kita tengah jadi raja sehari. Tapi kalau kita nak OOTD, apa kata kalau kita ubah sedikit kedudukan telefon ataupun kamera ini berada di sudut tepi sedikit daripada anda. Macam ni. Kemudian, satu kaki letakkan di atas satu anak tangga ini dan tangan anda letakkan di atas lutut. Apa lagi? Posing. Yang ketiga, perkara yang biasanya kita lakukan ketika mengambil gambar adalah kita suka untuk berdiri tegak ataupun statik. Memang betul, perkara ini boleh menghasilkan gambar yang stable dan cantik. Tapi tak salahkan kalau kita nak cuba benda baru. Jadi apa kata kalau kita cuba untuk mengambil beberapa langkah ke belakang dan ambil gambar seolah-olah kita sedang berjalan supaya gambar yang terhasil nanti lebih menarik dan juga nampak candid. Tak percaya? Jom kita cuba. Cara mengambil gambar yang seterusnya adalah menggunakan teknik rule of third berdasarkan garisan grid yang ada pada telefon ataupun kamera anda. Kalau boleh anda lihat di kaca TV sekarang, anda akan nampak 4 garisan yang telah membahagikan skrin kepada 9 bahagian. Jadi teknik rule of third ini meletakkan badan anda kepada 2 garisan ini. Sewaktu anda mengambil gambar, walaupun tak nampak badan secara keseluruhan ataupun full body, takut-takutlah ambil gambar dari pinggang ke atas nampak tak cantik. Jangan risau. Kalau anda gunakan teknik rule of third ini dengan betul, gambar yang terhasil akan tetap cantik dan juga menyebabkan anda rasa teruja untuk lihat dan post di ruangan media sosial. Selain daripada rule of third, kita juga boleh menggunakan grid ini ketika mengambil gambar di mana belakang kita ada persekitaran seperti bangunan ataupun contohnya di belakang saya ni. Caranya adalah pastikan diri kita berada betul-betul di tengah-tengah grid ini. Seperti yang anda boleh lihat di dalam video sekarang. Nampak? Saya berada di tengah-tengah, di kiri, kanan dan juga atas saya ada ruang. Jadi bila kita dah selesa, barulah kita boleh ambil gambar. Lima teknik yang MHI kongsikan hari ini hanyalah teknik asas sahaja daripada ratusan lagi cara untuk mengambil gambar. Semoga perkongsian ini sedikit sebanyak dapat membantu anda untuk bergambar dengan lebih menarik. Jangan terkejutlah kalau tiba-tiba Instagram Hanif kan. Banyak OOTD. Dia pun belajar.
Tapi nampak semua macam sama je kan. Bila dah ambil gambar tu kita tak terfikir pula teknik-teknik macam ni. Ya kan, kita punya gambar ni asalkan nampak clear je. Oh, cantik. Ada lighting-lighting sikit nampak putih, okey dah. Bagi kita nampak terang begitu kan. Itu sebab yang kita bawakan. Kalau tadi teknik daripada Afiq, rakan wartawan kita kan, memang menarik. Ada juga perkongsian yang sangat-sangat detail dikongsikan. Tapi kali ini kita bawakan pakar, seorang juru foto yang memang terkenal, menang macam-macam anugerah. Kita nak perkenalkan Encik Nazri Sulaiman bersama dengan kita. Selamat datang. Terima kasih. Wow, gambar-gambar yang viral. Gambar-gambar yang kalau kita tengok banyak menang anugerah, lagi-lagi gambar adik syukur gitu. Kan, apa mewakili Malaysia. Yang antara gambar-gambar yang memberikan satu perubahan lah kan sebenarnya kepada dunia Encik Nazri sendiri. Betul. Ya, jadi Encik Nazri. Tadi kita ada borak pasal era gambar kita ni. Dia dah balik kembali kepada retro. Dia dah balik kepada zaman kita pakai kamera Kodak tu. Kan? Jadi adakah betul dakwaan semua orang yang kita dah kembali ke zaman itu? Siapa yang mendakwa tu? Siapa yang dakwa tu? Sebenarnya saya pun perasan benda ni. Trend baru sekarang saya perasan. Orang-orang especially yang budak-budak baru ni, yang baru nak main kamera, yang mana minat dia datang main kamera ni pada zaman digital ni. Dia tak pernah merasa masa zaman-zaman filem macam saya dulu. Bila dia berada zaman digital ni, dia rasa dia nak lawan arus. Kadang benda yang senang ada, tapi dia tak nak. Dia nak buat benda yang challenge bagi dia. Itu. That's the trend. Bagi saya, that's the trend benda tu. Dia kembali balik kepada era main filem balik. Betul. Sebabnya untuk mencabar era digital sekarang ke atau macam mana? Dia bukannya mencabar tu. Salah satu bukan mencabar era digital. Dia nakkan feel tu balik. Feel zaman-zaman filem balik. Benda tu. Mungkin kita boleh cerita feel apa tu? Sebab orang yang tak dapat pegang filem punya kamera tu apa semua, dia orang yang mungkin tak tahu dia punya apa yang feel yang dia rasa tu. Contohlah kalau kita pakai filem, satu filem tu biasanya ada 36 shot kita boleh shoot. 36 kali lah. Katakan modal filem tu sekarang mahal, lebih kurang ada RM30 satu filem. Kalau you check dekat online, RM30 modal dia. RM30. Bila you nak develop, hantar kat kedai, you nak print dengan develop benda tu, katakan kos dia lebih kurang RM20. Kos lepas tu dah jadi RM50. So, bila dia nak ambil gambar, contohnya, sekali petik tu, maksudnya, RM3 nilai tu. Duit tu keluar. Sekali petikan tu berharga. Setiap petikan berharga. Jadi maksudnya, bila gambar yang dia nak rakam tu, dia appreciate every shot yang dia nak tekan tu. Maknanya betul-betul kena teliti. Betul teliti dari baru segi tekan. setting, dari segi komposisi, dari segi apa dia. Momen dia tunggu lah, contohnya shoot pengantin kan. Pengantin tengah dia tunggu sampai pengantin tu senyum, baru dia. Cakap pasal pengantin, keluar pula gambar yang sebegini kan. Itu gambar pengantin perempuan lah. Okey, itu sebabnya sebab sekarang trend orang ataupun adik-adik kita sedang bergraduasi combo kan. Jadi mereka lebih memilih untuk ada gambar yang berbeza, dan itu mungkin antara sebab yang dikongsikan oleh Encik Nazri. Dan ada yang dibawakan juga mungkin antara contoh-contohnya macam mana kita nak tahu ataupun teknik yang perlu diketahui untuk belajar. Berbeza ke era digital sekarang dengan era kamera Kodak filem dulu ni? Sangat berbeza. Kalau zaman saya dulu, masa mula-mula belajar zaman filem dulu, kita tak dapat lihat gambar direct kan. Tak boleh preview lah. Tak dapat preview gambar tu. Bila kita dah cuci, baru kita tengok gambar kita jadi ke tak jadi. Cuba bayangkan dulu saya siap buat satu carta tau. 36 shot tu, satu setting apa? Aperture berapa? F8. Catik sendiri tulis. Kita tak boleh preview dekat kamera. So bila filem tu gambar tu keluar, kita cek satu-satu. Gambar ni setting ni, gambar ni setting ni. Sampai begitu sekali. Cara saya sekarang setting semua dah tertulis kat situ. Sekarang semua dah tertulis kat situ. So kita tunjuklah kepada anda antara gambar-gambar Encik Nazri yang telah pun diambil menggunakan kamera filem. Ini tahun-tahun 80-an 90-an. Ini tahun awal-awal 2000, 2001, 2002 gambarnya. Masa ni kamera digital tak ada lagi. Masa ni belum ada kamera digital, tapi kalau kita tengok nampak tu. Wow, ini masa apa, tahun baru ni? Tahun baru. Ini masa tahun baru, dan kalau ini masa ambil gambar Encik Nazri tak tahu pun gambar dia macam ni. Tapi bila dah cuci tak jadi baru jadi. Baru nampak jadi. Jadi setiap petikan tu adalah karya yang berisiko lah maksudnya. Dan momen itu mungkin kalau dapat, kalau tak dapat. Begitulah. Begitulah macam tu. Tengok gambar Masjid Shah Alam ni. Wow.
Masa ni pun dah nampak karya tu nak ambil daripada celah-celah dinding. Betul. Jadi seorang fotografer tu untuk menggunakan kaedah sebegini dia perlu tahu teknik mencuci juga. Dia kena tahu semua itu. Teknik mencuci kita tak perlu sebab sekarang ni kita dah ada hantar kedai saya dia orang boleh print. Kalau dulu memang dia ada dark room semua tu. Tapi saya tak melalui zaman tu. Tu zaman lagi lama lah. Zaman saya memang terus hantar direct pergi kedai dia akan print benda tu. Cuma sekarang ni beza sekarang ni budak-budak yang main sekarang ni bila dia hantar kedai dia main filem dia orang dah tak cuci tau. Dia akan develop filem tu dan dia akan scan filem tu dan semua kalau 36 tu dia akan email dekat kita. So dia akan dapat soft copy juga. Dia tak print benda tu. Maknanya dia dapat kualiti filem dalam digital. Dalam digital. Wow, okey. Trend sekarang. Sebagai seorang fotografer kan, mungkin ialah sekarang digital dan juga zaman filem dulu. Yang penting adalah momen tersebut. Melihat kepada momen-momen macam ni macam mana nak tahu ini momen ni kita kena rakam ni. Sebab kadang-kadang kita tengok hanya contoh gambar ini kalau kita tengok kan gambar ni hanya 3 orang yang duduk lepak santai petang-petang tapi Cik Nazri punya mata nampak ini momen yang boleh dirakam ni. Macam mana tu sebenarnya? That's why itu yang membezakan antara seorang fotografer dengan yang orang biasa. Dia orang panggil dalam fotografi ni dipanggil art of seeing. Seni melihat. Itu ada dalam mata fotografer saja. Maksudnya kita menunggu momen yang sangat-sangat betul-betul tepat untuk kita rakamkan gambar tersebut. Cuma sekarang ni era digital dia dah semakin mudah lah. Kalau macam dulu macam saya cakap tadi, every shot RM3. Sekarang ni kita mana tak jadi kita boleh delete. Tapi walau macam mana pun sebagai seorang fotografer yang bagus, dia sentiasa menunggu momen-momen yang betul-betul saya rasa baru yang tepat baru dia akan snap benda tu. Kira sharp shooter lah. Macam tu. Art of seeing kan. Macam anda mungkin nampak hanya 2 orang lelaki di depan mata anda adalah host MSI. Mungkin Cik Nazri nampak ni 2 orang yang elok ni. Apa tu gini kepala tu Cik Nazri? Cik Nazri pun jaga hati kita orang sikit. Betul lah tu. Betul Betul. Boleh direkam lah momen ni. Boleh rakam lah momen ni. So kita belajarlah kamera pula. Kita belajar pasal kamera pula. Nasib baiklah dia cakap boleh rakam. Kalau dia kata tak boleh jual tadi, malu gitu. Okey, so bila kita tengok kamera digital sekarang ada juga dia punya teknik apa orang kata pilihan dia yang boleh kita rakam seperti teknik filem. Kan dekat dalam tu setting dia. Betul. Kan? Betul. Jadi mungkin kita boleh tunjuk antara kamera-kamera digital pula yang ada dari Encik Nazri. Macam saya ni, saya sekarang pakai brand yang inilah. Because ada setengah-setengah brand, contohnya brand ni dia ada keluarkan filem. Brand A katanya, dia ada keluarkan filem. Pada masa yang sama dia ada keluarkan kamera digital. Macam yang Haziq cakap tadi, dia ada buat satu function dalam tu yang mirip sama hasil daripada kalau kita shoot pakai filem tu. Oh, boleh juga Boleh. Namun begitu, ini pandangan orang yang main filem zaman sekarang. Dia kata, bang tak sama bang. Feel dia. Tak sama tak. Even karakter gambar yang kita rakam melalui kamera filem daripada filem tu sendiri. Gambar karakter dia ada karakter yang tersendiri bang. Even digital pun tak boleh nak follow 100% macam mana. Walaupun digital Walaupun digital. Dan adakah ini hanya fotografer je yang rasa feel tersebut atau kita orang biasa boleh rasa benda sama? Kalau gambar tu di print besar dan you tengok lama gambar tu you akan perasan benda tu. Contoh saya bagi contoh Ada setengah macam filem yang black and white. Dia orang suka green tak, macam noise, macam bintik-bintik gambar tu. Bila kita tengok macam gambar lama tau. Kita nampak macam ada setengah orang tak suka, ada setengah orang dia orang panggil arts benda tu. Itulah yang dia cari. Itu yang dia orang cari. Saya pernah jumpa bang Haziq dengan Hanif, satu grup fotografer muda-muda ni dekat KL, dia tengah shoot. Saya pun pelik. Dia orang ni pakai filem ni man, pasal belakang tak ada skrin kan. Saya pergi jumpa dia. Kak adik pakai filem ke? Bang saya pakai filem bang. Tapi dia pakai compact, dia tak pakai SLR. Maksudnya dia shoot auto bang. Dia tak ada setting aperture, dia shoot auto saja. Saya cakap, kenapa you shoot auto tapi you pakai filem? Bang dia kata, saya nakkan karakter filem tu. Itu yang dia kejar. Kalau cakap pasal karakter, ada satu gambar ni, cuba kita tunjuk Kembali pada gambar Gambar spek mata ni. Ada gambar lelaki memakai spek mata hitam. Dan dekat dalam dia punya spek mata tu baru nampak scenery. Ini adalah gambar ini kita panggil teknik fotografi komposisi dalam fotografi. Dia orang panggil framing lah.
Masa saya perasan dia pakai spek hitam, dalam tu masa ni saya shoot MotoGP ni. Okey. MotoGP bawa nak starting kat situ kan. Saya shoot daripada reflection dekat dalam cermin. Cermin mata dia tu, itu ada satu teknik yang dipanggil framing dalam satu tajuk komposisi. Sebenarnya dalam fotografi ni, cara kita nak handle kamera tu satu part. Okey. Macam cara nak setting apa semua. Tapi cara mengambil gambar tu, dan itu bergantung pada fotografer. Itu yang bawa kepada persoalan sebenarnya, mana yang lebih penting. Alatnya ke ataupun orang yang mengambil gambar tu, Cik Nazri? Okey. Kalau zaman filem dulu, orang selalu bagi term, kata orang, the man behind camera is most important than the camera itself. Okey. Kalau zaman filem dulu, saya setuju bang. Saya setuju. Maksudnya dulu zaman filem, orang kita yang kontrol kamera tu. Okey. Kita 100%. Especially kalau dia pakai, even dia nak beli Kodak pun dia dah decide Kodak apa yang dia nak pakai. Dia kontrol semua setting apa semua. Zaman sekarang digital, ada setengah-setengah apps tu yang dia membantu bagi gambar kita cantik. Seolah-olah macam kamera tu yang kontrol kita. Faham kan? Jadi kalau zaman dulu memang orang pure, gambar yang dihasilkan the man, fotografer dia. Cuma sekarang ni zaman digital, teknologi digital makin canggih, makin canggih. So kadang-kadang kita memerlukan teknologi tu, memudahkan kerja kita. So sekarang ni saya kata 50-50. Penting tu gadget dengan fotografer. Kalau zaman dulu, yes, fotografer tu lebih penting. Itu pandangan saya. Sekarang jadi 50-50. 50-50. Dua-dua penting lah. Gadget penting, fotografer pun penting. Betul. Tapi yang paling penting, orang kata subjeknya juga. Betul. subjek tu pun penting juga. Betul. Kan? Nak kena pandai duduk depan kamera. Nak kena pandai bergaya. Yes. Dan teknik melihat tu macam-macam lah. Sangat kompleks jugalah kan untuk jadi seorang. Art of seeing. Betul. Macam gambar-gambar saya yang ambil ni kan. That one is cara kita melihat gambar, dan ni gambar-gambar yang menang award lah. Ya. Dan saya jealous sebenarnya sebab dengan fotografer ni Cik Nazri boleh melihat dunia kan? Betul. Ya. Kita travel, pergi mana-mana semua. Tempat yang orang tak pergi, yang melihat, sebab saya tengok tadi banyak juga karya-karya di pedalaman kan. Betul. Cantik. Kalau kita ambil gambar ni, sekadar cangkul tu je kita nampak. Tapi kalau fotografer tu ambil, dia nampak, tak tahu, dia ada maksud. Sebenarnya ada maksud gambar tu. Kita nampak sawah tu pun dah cantik dah. Ini pemandangan yang cantik ni kan. Tapi dicantikkan lagi dengan mata yang melihat ini. Gambar syukur ni kan. Hebat. Sangat hebat. Kami sebenarnya dari awal lagi dah kagum dengan hasil-hasil gambar Encik Nazri. Jadi kita ucapkan tahniah kepada Encik Nazri di atas segala pencapaian. Encik Nazri yang telah pun dikecapi sekarang ini. Kalau awak nak follow kat mana ni Encik Nazri? Instagram saya Nazri Photo Elements. Photo Elements ya? Nazri Photo Elements. Okey, baik. Boleh tengoklah tips-tips perkongsiannya juga kan. Saya selalu share kat situ. Mesti share kan. Sekarang kat TikTok pun ada kot. Saya harapkan macam fotografer baru ni meriahkan lagi lah industri fotografi ni. Betul. Tak kisah apa genre, apa medium yang you nak guna ke, handphone ke, apa kamera filem ke, teruskan berkarya. Betul. Ataupun boleh guna kamera zaman Perang Dunia Pertama. Okey. Tahu tak ada satu kamera. Boleh guna lagi ke? Ada dekat Ipoh. Ada? Tak tahu boleh guna ke tak. Nak tengok tak kamera zaman Perang Dunia Pertama? Ya, itu yang kita nak kongsikan. Jom terus di Malaysia hari ini. Kita tengok. Peralihan ruang waktu membawa evolusi teknologi fotografi dengan kecanggihan terkini, lebih mudah dan berkualiti tinggi. Bagi Tan Shin Kuo, atau lebih mesra disapa Steve Tan, 43 tahun, tidak mengambil jalan mudah untuk menghasilkan karya terbaik. Sepanjang 25 tahun menggilap bakat dalam dunia fotografi, anak jati Ipoh Perak ini mengambil peluang untuk menerokai kaedah lama untuk mengambil gambar. Memaknai seni fotografi dengan kehadiran cahaya, mampu menghasilkan potret yang indah biarpun dengan cara yang rumit. Menurutnya, setiap proses merupakan sebuah perjuangan. Malaysia actually lucky. Mengapa? Itu matahari sangat cantik. Dia sangat-sangat unik dan tak boleh duplicate. Ya, langsung tak boleh duplicate. Even satu hari saya buat 2 ke 3 plate ini macam 2-3 pun taklah sama. Satu section pun taklah sama.
Wet plate collodion merupakan teknik fotografi yang pertama diwujudkan di dunia sekitar tahun 1851. Ilham seorang juru foto amatur dari Britain, Frederick Scott Archer, menuntut proses yang cukup unik. Turut menghargai nilai estetik pada setiap gambar, Beatrice Au antara watak yang menghiasi kepingan potret milik Steve untuk dijadikan rujukan. Sebelum ini dia hanya melihat gambar nenek moyangnya sahaja, namun tidak pernah menganggap proses untuk mengambil gambar menuntut ketekunan yang tinggi. Hari ini look saya vintage modern, so saya rasa kalau black and white memang sangat cantik, boleh keluarkan gambar yang istimewa, sangat menarik, special, especially when you see dia macam lebih menarik daripada gambar 100 tahun yang lalu. Sanggup menghabiskan ratusan ribu ringgit untuk mendapatkan peranti lama ini, dia tidak kecewa sekiranya hasil yang diambil tidak menjadi. Di dalam sebuah bilik gelap, lemparan kaca perlu disaluti dengan bahan kimia yang dikenali sebagai collodion. Kemudian direndam ke dalam cecair nitrat perak yang menjadikannya sensitif terhadap cahaya. Selepas direndam selama 3 minit, proses penggambaran dimulakan. After shoot, immediate nak masuk dalam darkroom. Sini masuk dalam darkroom dan develop. Ya, so after develop, itu consider 90% finish. Belum lagi. Ya, belum lagi. Dan lepas tu kita nak masuk chemical, kita panggil fixer. Okay, so fix itu image. So after fix, okay, sudah. Bagi dia clean. After clean, then nak buat ini varnish. Lain hari. Sekeping gambar berukuran 8x12 inci daripada kosong sehingga bermotif imej dan dihantar kepada pelanggan berharga RM800. Bukan sahaja mengambil kira dari segi proses pembuatan selama seminggu, bahan kimia yang digunakan juga sukar untuk didapati serta perlu mendapatkan lesen daripada KKM untuk memilikinya. Bukan sekali buat terus menjadi. Biarpun terpaksa berdepan cabaran, dia tetap mencuba sehingga puas dengan hasilnya. Baginya, mengamati karya lama ini lebih tinggi nilainya kerana tidak semua orang mampu mempunyai kemahiran itu. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan itu kita mulakan dengan pemburu madu tualang yang dibawakan pada pagi ini dan saya nak terus perkenalkannya dua tetamu yang bersama dengan saya pada ketika ini untuk berbicara berkaitan dengan madu tualang ini yang kami bawakan khas di studio. Kita perkenalkan di sebelah kiri saya adalah Ustaz Dr. Zamri Mantop, ahli Lembaga Penasihat Pembangunan Al-Quran JAKIM, bersama dengan di hujung sana adalah Encik Ahmad Izzuddin bin Zubid ataupun dikenali sebagai Izzuddin Tualang yang membuka langkahnya tadi tu sebagai pengurus DM Dunia Madu. Selamat datang kedua-duanya. Ustaz, mungkin boleh kita mulakan sebagai pengamal madu kuat tualang ini, kabarnya apa kelebihan produk ini dan pengalaman yang Ustaz sendiri pernah lalui. Okey. Terima kasih Hanif dan penonton di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kelebihannya saya nak menegaskan ia adalah asli. Sebab sekarang ni kita dihebohkan dan banyak dekat zaman-zaman scammer ni kan tentang madu yang tidak asli. Madu tidak asli ni dalam dua kategori lah. Pertama sama ada dibuat terus melalui gula merah
ataupun gula hangus. Terus dijadikan madu ataupun diberikan makanan kepada lebah itu melalui gula-gula tambahan tadi. Tetapi kuat madu tualang ini adalah asli dan kita tahu tualang ni adalah satu jenis lebah yang liar. So dia ada dua, satu liar, satu yang ternak. So ternak ni sangat berisiko tinggi untuk diberikan gula-gula yang tidak asli lah, bukan daripada tumbuhan. Sedangkan tualang ini daripada sumber hutan, di tempat yang tinggi, di tempat bukit bukau dan gunung ganang, yang mengambil sumber lebah-lebah ni daripada bunga-bunga di hutan dan sebagainya. So ini keaslian dia yang kita nak tekankan lah. Bahkan saya sendiri bertukar persepsi apabila berkenalan dengan Kuat Madu ni, kerana kita tim mereka ni, ini anak murid saya kebetulan dulu pernah mengajar Darul Quran, kan, maka ketika itu dia sendiri turun padang sebagai tim pemburu madu tualang. Jadi dia tak menggunakan ejen. Bila ada ejen, ada orang tengah, kadang-kadang boleh sampai benda yang tidak asli ataupun hanya dijual saya cari, padahal dia buat satu benda yang fake, yang tipu, kan. Tetapi ini mereka sendiri, termasuklah rakan niaga kepada Kuat Madu ni juga turun, nampak gambar-gambar yang seperti mana dia turun. Berisiko tinggi, tak ada insurans punya tu. Jadinya ada squad sendiri, ada tim sendiri pemburu. Yang keduanya ada makmal sampai 4 yang mengesahkan perkara tersebut, 1 di Indonesia dan 3 di Malaysia, menambahkan keaslian dia. Kemudian ada juga yang kilang penapisan tersendiri. Anda boleh melawat kilang di Banting bila-bila masa untuk melihat akan keaslian yang saya maksudkan tadi. Jadi saya sendiri bila mengamalkan madu ni memang merasakan masalah pernafasan tu clear, badan ringan, bertenaga, bahkan jangan-jangan kena berangin perut, sakit perut, masalah perut yang kita tahu perut ni antara sumber penyakit. Bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisyifa'in, ke atas kamu 2 penyembuhan, Al-Quran wal asal, Quran dan madu. Mantap. Memang mantap sekali penjelasannya. Dan kita nak terus kepada Encik Izzudin kita lah, antara pemburu sendiri. Ustaz ni pun tadi kongsikan. Mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan bersempena dengan siaran di Malaysia hari ini pada pagi ini? Baik, terima kasih kepada hos. Sama-sama. Saya punya bersyarah ketika Darul Quran. Ustaz Dr. Zamri Montok. Baik, untuk hari ini kita teruskan kepada promosi yang kami tawarkan bersempena dengan di hujung tahun ini. Promosi yang kita namakan ialah Year End Sale. Kita ada 3 package. 3 package ni kita nak habiskan stok di hujung tahun bersempena masuk tahun baru ni, untuk masyarakat Grab dapatkan segera di kaca TV anda tu, dapatkan maklumat WhatsApp nombor-nombor yang tertera itu. Boleh juga nak membeli di website. Boleh di kami punya page-page bisnes yang ada. Jadi antara package yang kami tawarkan pada kali ini ialah yang pertama, package 3 botol madu 430 gram. Yang di tengah ni. Ada 3 warna. 3 warna ni daripada tanah tinggi dan tanah rendah. Kemudian kami ada stok yang paling terbaru, saya akan sebutkan sekejap lagi. Ini dengan harga asalnya sebelum diskaun iaitu 165. Kita diskaun jadi 150 saja. Ringgit Malaysia yang perlu dibayar. Ada giftnya di sebelah ni, iaitu antaranya kalender eksklusif madu Kuat Tualang. Kita ada juga, kita berikan honey dipper. Honey dipper ni boleh digunakan ketika mana madu nak kita salutkan di atas roti. Minum pada waktu pagi tu memang sedap lah. Yang kedua ialah package 3 botol 1 kilogram. 1 kilogram daripada harga asal 360. Diskaun jadi 330. Ringgit Malaysia. Bayar dengan harga tersebut sahaja. Yang tadi tu Yes A. Ini kita namakan dengan Yes A. Yang ni kita namakan dengan Yes B. Akan mendapat tambahan gift yang diberikan ialah pen eksklusif madu Kuat Tualang. Ni dekat dengan kalender ni. Pen eksklusif ni. Kalau boleh boleh boleh. Cantik tu. Dia ada tertulis label tu. Jadi dan yang ketiga iaitu package yang paling berbaloi. Kesemua daripada package yang kita tawarkan ni diskaun hampir 10%. Berbeza dengan madu yang palsu. Kalau ditawarkan mungkin 20%, 30% sampai 50% sebab dah ada campuran, mudah nak jual. Yang palsu pun ada. Jadi madu asli ni, kita kalau kami dapat daripada kami punya pengamal-pengamal madu, mereka kata harga 1 kilogram dengan RM120 sangat berbaloi. Ada yang capai 1.3 ke 1.8 ringgit Malaysia. Baik. Jadi yang ketiga, Super Yes dapatkan dengan 4 botol madu Kuat Tualang 1 kilogram dan juga 2 botol 430 gram. Harga asal 590, diskaun
hanya bayar dengan RM550 sahaja. Boleh dapatkan terus maklumat daripada tim kami yang sedang menunggu anda teruja nak tunggu ni. Sepenuh hujung tahun nak masuk tahun baru ni. Okey, dan kami juga dapat feedback yang baik ketika di Maha baru ni, Maha Apps. Antaranya pelanggan kita daripada yang beberapa orang yang sakit jantung. Mereka disyorkan oleh doktor untuk mengamalkan madu tualang yang asli. Alhamdulillah. Dan juga adalah beberapa selebriti kita yang memang amalkan madu tualang ni. Ketika di stesen televisyen pun mereka beli direct pada kami. Yang datang ke kedai pun beli di kedai di Bangis Central. Yang berdekatan di kawasan Bangis Central dijemput datang ke kedai kami berdekatan dengan kedai Telekong Siti Khadijah. Itu antara tawaran kami. Dan yang saya sebut tadi tu tentang warna, satu warna yang terbaru yang kami dapat daripada lokasi terbaru kami di hutan yang berwarna coklat ni. Yang warna coklat ni, kan 1 kilogram ni, yang warna coklat ni. Ini. 1 kilogram dan juga di hujung sana yang 430 gram tu warna coklat. Ini lokasi paling terbaru. Lokasi yang dikelilingi dengan kebun kelapa. Rasanya sangat unik. Biasanya kalau pemburu madu tualang, mana-mana jenama sekalipun dapat sama ada yang gelap ataupun yang warna cerah ni. Tetapi kali ini kita dapat lagi stok yang paling terbaru ni untuk kita bagi rasa kepada masyarakat. Stok sangat terhad. Kena segerakan. Segerakan untuk mendapatkan promosi ini sebelum kehabisan stok ni. Dan kami pun masuk hutan sekarang ni pun masuk lagi hutan ni. Nak dapatkan stok-stok baru untuk masyarakat dapatkan. Dan kami nak bagi satu hadiah yang tambahan lagi. Yang terakhir iaitu yang kami dapatkan daripada Turki. Ini sudu kayu yang mana kita dapatkan daripada Turki untuk 100 orang yang terawal membeli dengan segera akan dapat. Kena call sekarang ya. Call sekarang dapatkan kepada ejennya dan telah pun dikongsikan khasiatnya pengalaman sendiri daripada Ustaz Dr. Zamri Mantop kita. Jadi apa tunggu lagi, teruslah bersama dengan mereka untuk pemburu madu tualang. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada kedua-duanya. Semoga berjaya dan semoga teruskan dengan usaha murni ini bagi memberikan lebih manfaat kepada orang ramai. Dan kita nak beristirahat seketika kerana selepas ni kita nak kembali ke perpustakaan bersama dengan Dayah Bakar. Haziq juga bersama dengan saya di sini. Jadi terus kekal bersama dengan kita di Malaysia hari ini. Okey. Boleh lagi tinggi tak? Okey. Kita bagi paling tinggi. Buat 2 baru nampak macam KLCC. Ini dia Dayah sebenarnya dengan adik-adik ni. Kita dekat kawasan boleh main Lego supaya kita nak buat paling tinggi sekali tower ni. Sabar-sabar. Kita bersama-sama adik nama? Megat Altaf. Megat Altaf. Nama adik? Megat Rifat. Adik-beradik Awak abang? Oh, okey. So, buat lagi tower nanti akan datang. Okey, baik kepada anda semua. Ini adalah salah satu kawasan yang sepatutnya memang meriah. Ramai adik-adik sebab diorang nak buat Lego di sini. Dan kalau anda nak tahu, Dayah, kenapa bunyi macam bising sangat di perpustakaan? Ya, inilah sebenarnya yang sangat menarik tentang pustaka. Pustaka Raja Tok Ude ni disebabkan kemeriahan di sini sebab selalunya orang kata perpustakaan ni kena senyap. Di sini tidak. Di sini memang meriah sangat-sangat. Dan saya nak bawakan anda, daripada tadi saya nampak sangat menarik, iaitu anak-anak bersama dengan ibu. Jom bersama dengan saya. Hai adik-adik. Hai. Wah, ini orang kata healing tenang jiwa di bawah pokok. Okey, ini dia uminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, ni kakak ke ibu sebenarnya? Ibu, confirm ibu. Ya. Okey, ibu, saya duduk sini boleh? Barulah kita macam bersama-sama di bawah pokok bercinta. Begitu. Okey, nama je Kak? Umi Kalsum binti Musa. Okey, Umi Kalsum. Okey, Kak Umi. Ini semua anak Kak? Tak, 2 je anak. Yang lagi 2 ni kawan-kawan. 2 ni kawan-kawan. Memang rajin baca buku ya semua ni? Okey, saya tertanya je, macam mana dan selalu ke Kak Umi datang sini bawa anak-anak? Actually selalu juga during weekend. Sebab this is a good spot untuk buat homework actually. And then yang kakak-kakak yang besar ni dia orang buat discussion kat sini. So tempat ni sesuai selesa and then selamat. Dengar tu, selesa, selamat dan lagi satu kalau boleh kongsi dengan saya. Bila bawa anak ramai-ramai ni, ibu bapa selalu paling fikir kos. Betul tak? Mungkin Kak Umi boleh kongsikan selain daripada dapat ilmu dan mereka juga happy di sini, apa kelebihan untuk ibu bapa datang ke perpustakaan saya? Okey, selain daripada memenuhi masa anak-anak kat sini,
sangatlah menjimatkan kos. Diorang fun dekat sini sebab kat sini ada macam-macam aktiviti, and then dekat kafe makanan murah-murah je. Unless kalau kita bawa pergi mall, nak main ke ataupun nak tengok wayang ke, of course it's costly kan. Tak bolehlah nak buat every weekend. So untuk memenuhi masa anak-anak, diorang pun boleh hang out dengan kawan-kawan, happy. So kita pun mak-mak rasa relax sebab anak-anak selamat. Tu nampak bila anak-anak happy, ibu bapa pun happy. Betul Dan kalau kau tengok, dengar tak bising dekat sini? Ini sebenarnya saya nak kongsi dengan anda. Okey adik-adik, teruskan membaca. Nak berlari pun boleh, tak ada masalah. Saya difahamkan kalau di sini, selalunya ibu bapa akan risau. Anak saya kuat menjerit, anak saya menangis macam mana kalau di perpustakaan. Di sini tiada masalah. Dan tentu je sebenarnya, kita ada ibu bapa di sini. Assalamualaikum. Salam. Abang tak join menari sekali ke? Oh, tak join. Tak pandai menari. Tengok je. Abang bawa anak-anak ke? Anak-anak. Abang dari mana? Saya Putrajaya. Memang tahu ke tentang Pusaka Raja Ton Uda ni? Tahu jugalah. Selalu datang? Kali kedua datang ni. Okey, apa pendapat abang bawa anak-anak aktiviti cuti sekolah dekat sini? Okey, kalau memang sini menarik lah. Macam-macam ada kan. Kalau setakat buku-buku ada DIY, persembahan semua. Memang sesuai awak. Aktiviti ada macam-macam. Jadi saya tak boleh dengan muzik. Bisa dengan muzik saya rasa macam nak join bang. Abang tak kerti menari, saya tolong menari untuk abang. Okey, jom kita happy dance kat sana. Itu dia. Kita ada instruktor dekat sana dan kalau tanya, Daya, bayar ke? Tidak, aktiviti ini percuma sahaja. Ya. Okey, puas sekali lagi. Pos. Ya, ini dia salah satu aktiviti yang berada di sini. Jadi kepada Haziq dan juga rakan setugasnya Hanif yang tidak suka menari, saya menarikan untuk anda di sini. Dan kepada semua ibu bapa, ini sebenarnya adalah tempat yang sangat menarik, selamat, fun dan juga menjimatkan untuk anda membawa anak-anak bersama-sama ke sini. Jadi ini adalah idea daripada tim Malaysia hari ini supaya anda semua ada idea selepas ni nak ke mana kalau cuti sekolah. Dan tahniah saya ucapkan kepada Perbadanan Pustakaan Awam Selangor kerana ini adalah aktiviti yang sangat menarik dan juga saya rasa membuka minda anak-anak. Ya. Lemak, makin meriah nampaknya. Jadi saya kembali ke studio. Saya akan terus menari bersama adik-adik. Terbaik, Daya. Okey, betul. Memang dia tak aktif menari. Betul. So, kepada anda semua, itulah dia konten kami di MH hari ini. Jangan lupa besok, 25 Disember. Betul, kita akan raikan sambutan hari Natal. Bersempena dengan hari perayaan ini, akan ada sambutan di Kampung Portugis. Jadi anda kena tengok 9.30 pagi besok. Macam biasa di TV3, okey? Ya, senyum selalu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Jaga hati, jaga mata. Amazing. Itu yang dulu. Next song. Okay.